Kalau kita kata nak mengangkat hadas kecil tu, dia berwuduk, macam mana cara berwuduknya jelas, dengan membasuh anggota-anggota yang tertentu. Walaupun zahirnya sudah suci, tapi dibasuh juga anggota itu. Itulah bentuk bersuci yang sedia dimaklumi. Bukan suka hati kita nak bersuci sesuka hati kita, itu bukan dimaksudkan. Daripada mana kita tahu bersuci ni ialah yang ma'ruf, yang maklum. Ada alif lam. Dari segi nahwu lah, belajar nahwu, dia panggil alif lam lil aqdi dhihni. Mana alif lam yang menunjukkan sesuatu yang maklum pada fikiran kita. Dalam zihin kita, dalam fikiran kita tu sedia kita maklum yang macam mana bersuci. Begitu juga yang dikatakan takbir tu takbir yang macam mana. Bukan semata-mata mengagungkan Allah dengan apa cara sekalipun, bukan. Tetapi yang maklum, yang orang Islam semua maklum, tahu, fikiran dia sudah maklum. Di sini itulah maksudnya. Sebab alif lam ni kan kalau kita belajar nahwu banyak macam-macam. Kalau kita belajar hadis ini, dia mesti kena ada kaitan dengan ilmu nahwu juga. Ambil kira ilmu nahwu. Kalau tidak, kita tak faham macam ni lah. Tak boleh faham macam ni. Takbir yang sedia dimaklumi, yang ada bentuk khususnya, bersuci dengan bentuk khususnya, kita maklum begitu daripada alif lam itu saja. Dan nak menentukan alif lam di sini, alif lam apa, alif lam iwaq ke, ataupun alif lam ahdil huduri ke, atau alif lam hakikat ke, macam-macam lagi tu, terpulang kepada kemahiran masing-masing lah. Semakin orang tu mahir, semakin dia dapat pastikan dengan mudah di sini alif lam apa. Alif lam lit ta'rif tu memanglah lit ta'rif, tapi apa maksud makna dia? Sebelum masuk muka tu tidak ada langsung ke benda lain, perbuatan lain, atau ada? Kalau ada, apa kedudukannya? Misalnya berkumur-kumur, istinsyaq, isap air ke hidung dan sebagainya, itu sebelum muka. Kalam Allah hanya sebut 4 perkara saja di situ. Basuh muka, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki. 4 perkara saja disebut. Yang lain-lain Rasulullah SAW lah mengajar kita bagaimana cara bersuci. Begitu juga dia juga yang mengajar kita bagaimana bertakbir. Wa rabbaka fakabbir, akan Tuhanmu hendaklah kau agungkan, kau takbir. Jadi takbir itu macam mana? Allahu Akbar. Dia kata begitu bila nak sembahyang. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi dia menyebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan tu macam mana? Tak jelas tu. Fasalla, lalu bersembahyang. Ketika nak sembahyang, sebelum sembahyang tak apa. Bila kita nak sembahyang tak apa kita sebut nama Allah, macam mana cara? Tak jelas. Bagaimana cara sebut nama Allah itu, nama Tuhan itu? Dia sebut Allahu Akbar. Itulah yang dimaksudkan dengan bentuk khusus. Itulah sebab dalam hadis ini dia kata at-takbir, bukan takbirun, bukan takbirun, tapi at-takbir. Ialah takbir yang sedia dimaklumi. Itulah yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak bersembahyang. Tidak ada perkataan lain yang pernah diucapkan walaupun hanya sekali. Tidak syak lagi, itulah takbir yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ta'rimuha at-takbir, iaitu yang dia selalu buatlah bila dia nak bersembahyang. Tak pernah dia kata macam lain. Kemudian diterima oleh sahabat, berapa ramai sahabat. Selepas generasi sahabat, generasi tabi'in pula, sampai kepada zaman kita, termasuklah orang-orang yang mengatakan boleh menyebutkan cara lain takbir. Dia pun kata Allahu Akbar. Saya yang lama juga duduk dalam masyarakat Hanafi ni, tak ada, mana masjid pun tak ada dia kata Allahu Azam ke misalnya, tak ada. Allahu Aziz ke, tak pernah kita dengar. Sebab takbir itu dia kuat, Allahu Akbar semua. Cuma ini sekadar perbincangan dari segi ilmu, cara nak faham hadis itu bagaimana. Tapi dari segi amalan, dari segi tawatur, ni sudah sampai ke peringkat tawatur yang kita panggil tawatur amal ataupun tawatur at-tawaruth, sampai ke peringkat mutawatir, diwarisi turun-temurun oleh umat Islam, generasi demi generasi begitu. Tak ada cara lain. Walaupun dari segi makna asal takbir tu mengagungkan Allah, boleh jadi begini-begini dari segi bahasanya, tapi dari segi pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat dari dahulu sampai sekarang, di mana-mana pun memang begitulah, seperti yang kita maklum, begitu ma'ruf, begitu maklum, sehingga di mana-mana pun Allahu Akbar. Itulah lafaz takbirnya. Sebelum ini kita sudah bincangkan siapa yang kata Allahul Akbar. Jadi akbar tu ada alif lam, kita telah bincangkan semua. Hujah tadi Allahul Akbar pun tak boleh, usahakan nak sebut yang lain. Allahul Kabir, kabir tu daripada perkataan yang sama juga, tak boleh juga. Itulah alasan bagi orang yang mengatakan tak boleh semua lafaz yang lain, walaupun lafaz ada makna besar itu, walaupun begitu tak boleh juga. Tapi seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, ada khilaf kecil-kecil lah, yang umumnya tidak kata begitu.
Kerana walaupun kedua-duanya juga dinamakan takbir, namun ia bukanlah takbir yang sedia dimaklumi dan dikehendaki. Bukan itu. Walaupun ada satu alif lam, walaupun alif lam itu memberi makna khusus juga, tapi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat begitu, tak perlu kita tukar, tak perlu kita pindah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat kerana telah bersembahyang tidak sebagaimana yang dikehendaki. Hadis itu orang panggil di kalangan ulama-ulama hadis dipanggil al-musi li salatihi, yakni orang yang salah perbuatannya dalam sembahyang. Nabi tengok dia biar, lepas tu dia suruh sembahyang pula. Kamu belum sembahyang lagi. Orang tu buat pula sampai sudah kata sembahyang, kamu belum sembahyang lagi. Beberapa kali dia buat. Akhir sekali baru dia cerita. Kata baginda, idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu berdiri hendak bersembahyang, kamu bertakbirlah. Dia suruh takbir juga. Dalam hadis musi li salat tu ataupun al-musi fi salatihi, dia suruh takbir juga. Walaupun itu kita sudah bincang dengan panjang lebar, pihak belah lagi itu dia katakan takbir betul, kita terima, fakabbir betul. Tapi kalau kata kamu ucapkan Allahu Akbar, mereka pertikaikan. Memang dari segi kedudukan sanadnya apa semua tu tak kukuh. Yang kukuhnya, yang mahfuznya ialah kabbir, fakabbir. Yang macam ni. Tapi fakabbir tu kalau kita perhati yang Nabi SAW selalu buat, tak pernah dia buat yang lain. Macam mana? Allahu Akbar. Jadi itulah yang dimaksudkan, bukan yang lain. Bila dia kata fakabbir tu, seseorang tidak akan dikira menurut perintah Nabi SAW kalau tidak bertakbir, yakni untuk memulakan sembahyang. Walaupun perintah itu mutlak, ia seharusnya terikat dengan perbuatan Nabi SAW. Mungkin kita kata fakabbir itu kita boleh pakai dari segi bahasa Arab dengan arti agungkan Tuhan, besarkan Tuhan. Walaupun begitu luas, tapi kita kena sempitkan makna dia. Kita kena ikatkan makna dia tu dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah buat macam mana? Para khulafa dan para sahabat, kalau kita perhati semua kata macam tu. Tak ada kata macam lain. Tapi walaupun sudah sampai peringkat tu kan, kalau kita tengok kan, kalau nak kira tak payah ada khilaf lagi lah. Walaupun sudah sampai peringkat tu, tapi agama Islam ni terkenal agama yang membuka fikiran, bebas berfikir. Kita boleh bincang setakat mana nak bincang. Dan kalau ada hujah memang diberi peluang. Bahkan dapat pahala kerana kajian ni, bukan kerana nak buat. Tidak. Itu kelebihan agama Islam. Dia bagi kebebasan dan bagi keluasan kepada pengikut-pengikutnya untuk berfikir seluas-luas, berbincang dengan sepuas hati, dengan syarat dia ada ilmu sudahlah. Dia tak ada keturunan, tak ada kena-mengena dengan keturunan, dengan apa, tak ada. Asalkan ada ilmu, tak kira bangsa apa, dia boleh jadi seorang yang boleh bincang benda-benda macam, boleh bincang tentang Quran, tentang sunnah.